Dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4. So, hari ini kita nak belajar mengenai bab 8. Okay, unsur dan bahan. Okay, di bawah tema dia adalah penerokaan unsur dalam alam. Okay, sebenarnya kamu punya bab ni dah jauh dah ke depan. Okay, dah jauh lah. So, yang sebelum ni kita belajar mengenai sistem badan kan. So yang ini kita nak dalam bahan pula. Okay. Apa yang kamu akan belajar dalam bab ini ialah unsur dan bahan. Okay, iaitu yang pertama, okay. Sebelum tu tuliskan tajuk hari ni. Okay, so hari ni hari apa, Homnes? Hari ni hari Ni, Isnin. So tulis dalam buku nota. So pastikan ada buku nota kan kamu. Isnin. Okey, hari ni 24 hari bulan. Okey, 24 hari bulan 5. Okey, tahun 2021. So, tulis yang ini bab 8. Okey, unsur dan bahan. Okey, unsur dan bahan. Okey, dah siap? Tulis tajuk dan tarikh. Okey, kemudian kita tengok kepada 8.1. So, kamu tulis 8.1 asas jirim. Okey, dalam buku nota ya. Semua orang ambil buku nota. 8.1 asas jirim. Okey, apa yang kamu belajar dalam asas jirim? Okay, hari ini kita nak belajar 8.1 saja. Okey, dalam 8.1 kamu akan belajar mengenai atom. So, kamu kena buat nota inilah. Apa maksud atom? Molekul dan ion. Okey. So, dalam jirim ni, okay, terdiri daripada zarah-zarah halus, iaitu partikel ataupun zarah halus yang sangat tiny, yang sangat kecil, okay, yang diskret. Okay, masa tingkatan 1 kamu dah belajar. Okay, so actually ada 3 jenis zarah yang membina jirim tersebut. Okay, yang pertama, okay, salin ya. Yang pertama adalah atom. Apa yang kamu belajar? Apakah itu atom? So, atom ialah zarah yang paling kecil. Okay? Zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Maksudnya atom adalah zarah yang paling kecil di dalam suatu unsur, yang mana atom ialah unit yang paling asas. So, macam mana nota cikgu? Nak buat nota cikgu? So, nota yang kamu perlu buat, kamu buat point je lah. Atom. Kamu tulis atom. Yang pertama, kamu tulis point yang pertama yang ini. Okey, zarah yang paling kecil. Yang kedua, kamu tulis yang point kedua ini. Kamu hanya buat point saja. Okey, tak perlu kamu nak buat panjang-panjang. Okey, nota adalah nota kamu. Kamu yang baca nota, so kamu yang faham nota kamu. So, nak ringkas, nak mudah, tolong buat dalam bentuk point. Okey, tak payah buat ayat-ayat panjang-panjang. Saya tak nak. Okey. So, point yang cikgu bracketkan ini sahaja yang kamu tulis. Okey, itu atom. Okey, atom ingat yang paling kecil, yang paling asas. Okey, kemudian kamu belajar mengenai molekul. Apa itu molekul? So, molekul ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Maksudnya atom ni satu jenis sahaja. Molekul pula gabung banyak-banyak atom. Okey, gabung banyak-banyak atom. Contohnya, kalau atom ni, contohnya cikgu nak apa namanya? Besi. So, kalau unsur besi iaitu ferrum, Fe. Okey, besi adalah Fe. Maksudnya dia hanya satu dia sahaja. Satu unsur sahaja. Okey. Tapi kalau molekul, gabungan. Okey, gabungan ini contohnya macam gas. Gas apa? Gas oksigen. Gas oksigen dia ada dua atom. Nampak tak? Dua atom apa ni? Dua atom oksigen. Itu yang dia panggil gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Yang bergabung secara kimia. Ataupun apa lagi contoh yang kamu boleh kata ia adalah molekul? Air. Air apa formula dia? H2O. Maksudnya dia ada dua unsur, dua atom hidrogen, satu atom oksigen. Lagi apa contoh lagi? Karbon dioksida. Satu atom karbon, dua atom oksigen. Okey, itu adalah gabungan molekul. Okey, lagi apa yang kita boleh baca?
Okay, molekul gabungan jenis atom, okay, sama ada yang dia adalah kategori yang sama ataupun berbeza. Maksudnya dia bergabung secara sama ataupun berbeza. Cuba kamu tengok ni. Oksigen. Ni atom yang sama atau berbeza? Homenes. O2. Dia ada dua atom oksigen. Atom jenis yang sama atau jenis yang berbeza? Berbeza juga. O2. O2. Dua atom oksigen. Yang sama ke yang berbeza ni? Samalah Sama sebab lah. sama. Kalau CO2, yang sama ke yang berbeza? CO2. So dia ada satu karbon dengan oksigen, dua oksigen. So maksudnya jenis yang sama ke jenis yang berbeza? Jenis yang sama. C ada, O ada. So jenis yang sama ke jenis yang berbeza? Beza. Berbeza sebab dia ada karbon, dia ada oksigen. Yang sama macam inilah, Honest. Maksudnya dalam satu ni, sebatian ni, molekul ni dia ada dua atom oksigen sahaja. Dia tak ada atom yang lain. Macam ini air. Air ni atom yang sama ke atom yang berbeza? H2O. Atom yang sama ke berbeza? Dia ada dua atom hidrogen, dia ada satu atom oksigen. So ini sama ke berbeza? Berbeza. Berbeza. So, inilah jenis molekul yang berbeza. Oksigen ni adalah jenis molekul yang sama. Apa lagi molekul yang jenis yang sama? Contohnya macam gas hidrogen, H2. H2 ni adalah dua atom hidrogen. Jenis yang sama ke tak ni? Hidrogen. Tak. Hidrogen. Dua atom hidrogen. Ni jenis yang sama ke jenis yang berbeza? Sama. Sama sebab dia ada hidrogen sahaja. Yang ini oksigen sahaja. Yang macam ini dia berbeza sebab ada satu atom karbon, dua atom oksigen. Kalau yang ini dua atom hidrogen, satu atom oksigen. So dia jenis yang berbeza. So molekul ingat ada jenis yang sama, ada jenis yang berbeza. So, lebih daripada dua atom. Okay, apa pula maksud ion? So, ion itu dia ada zarah yang bercharge. Okay, sama ada dia bercharge positif ataupun bercharge negatif. Okay. Kalau dia adalah bercharge positif, dia atom itu dia akan menderma. So, cikgu tulis kat sini, dia akan jadi positif. Okay. Kalaulah atom itu menerima elektron, dia menerima elektron, so dia akan membentuk charge negatif. Bila dah ada charge positif, ada charge negatif, itulah yang kita panggil ion. Okay, ion ingat ya, sekali lagi cikgu ulang, dia adalah zarah yang bercharge. Okay, sama ada dia adalah charge positif, iaitu dia atom mendermakan jadi charge positif. Negatif macam mana boleh jadi negatif? Apabila atom tersebut menerima. Menerima siapa? Elektron. Atom menderma apa? Elektron. Okay, so kena ingat ya, sekali lagi saya ulang. Positif atom menderma elektron. Okay. Kalau yang ini pula negatif atom menerima elektron. Okay. So, dua benda yang berbeza. Ya. Okay. So, dah habis yang ini, kita tengok apa yang bawah. So, kamu belajar jirim ada 3 atau molekul dan ion. Okay, dah siap. Okay, ya. Ini yang cikgu terang tadi. Yang banyak-banyak cikgu terang tadi. Okay. So, bahan atom ada satu jenis sahaja. Dia tak combine. Dia ada satu jenis sahaja. Okay. Dia tidak duduk dalam kombinasi. Okay. Semua unsur dalam logam, dalam logam, dalam gas nadir. Gas nadir ni apa? Gas nadir ni adalah semua adalah, nanti kamu belajar, dia adalah kategori kumpulan 18 dalam jadual berkala. Selepas subtopik ini, kamu akan belajar jadual berkala. Gas nadir tu yang mana? Contoh gas nadir tu, pernah tak dengar? Helium.
gas helium, gas neon. Okay. Gas helium ni selalu kita buat dalam balon. Nampak tak balon? So ini adalah gas helium. So oleh sebab dia adalah bentuk gas. So kalau gas, zarah-zarah ni jauh-jauh ke rapat-rapat? Kalau gas. So kalau gas kamu dah belajar dalam tingkatan 1 kan? Homeless? So Ya kalau cikgu. gas jauh-jauh ke rapat-rapat? Untuk apa juga? Gas. Helium. Kalau dalam keadaan gas, dia punya Dapat. zarah rapat ke jauh-jauh? Atom ni kamu nampak tak gambar saya ni? So atom antara helium ni semua jauh-jauh ke rapat-rapat? Kamu tengok Rapat. Omnet ni, jauh ke rapat ni? Kalau dalam keadaan gas. Rapat lah. Apa pula rapat ini kan jauh-jauh. Nampak tak? Oh, itu yang atom helium. Saya cakap Rapat. kamu nampak lain lah tu. Ini saya cakap yang ni, helium ni. So helium ni dalam keadaan yang jauh-jauh. Sebab dia dalam keadaan gas. So kalau atom emas, yang emas ni dia dalam keadaan pepejal. Okay, pepejal dia mesti dalam keadaan yang rapat-rapat. Yang dia tidak berjauhan. Dia sangat rapat dan sangat teratur. Maksudnya dalam emas ni, formula emas adalah AU. So aurum AU. So dia nampak tak dia satu jenis saja? Ni adalah satu jenis saja. Dia tak ada combine dengan mana-mana. Tapi susunan dia adalah rapat dan teratur. Kalau dalam gas helium ni, susunannya adalah jauh ataupun jarak. Okay? Berjauhan dan tidak teratur. Okay, tapi kategori dia, logam ni dan gas ini, gas nadir ni adalah atom. Okay, adalah atom. Kemudian kita tengok yang ini. Molekul. Tadi kita dah belajar atom satu jenis saja. Okay, molekul tadi cikgu pun dah ajar. Okay, molekul lebih daripada 2. Okay, gabungan 2 atau lebih atom. Okay, yang bergabung secara kimia. Okay, sama ada atom itu jenis yang sama ataupun yang berbeza. Okay, kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Okay, tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Okay, so bahan molekul tadi cikgu cakap dia lebih daripada satu jenis atom. Lebih 2 lah. So nampak tak ni? Tadi cikgu cakap unsur yang sama, atom yang sama. Okay, contoh atom yang sama tadi oksigen. Ini gas oksigen. Beginilah susunan dia. Okay, macam tadi gas helium dia ada satu ketul je dah. Nampak tak ni? Satu. Sebab dia adalah atom. Tapi kalau kamu tengok oksigen, dia gabung 2. Gabung 2 ni maksudnya dia ada 2 atom oksigen yang bergabung secara kimia. Sama jenis. Maknanya oksigen ni adalah atom yang sama jenis. Dia bergabung. Okay. Ini adalah contoh gas oksigen. Sama jenis. Maksudnya dia adalah antara oksigen sahaja. Okay. Tapi kalau bentuk air. Tadi pun ia adalah unsur yang berbeza. Iaitu air. Cikgu cakap tadi apa? Ada atom hidrogen. Ada 2 atom hidrogen. Dan 1 atom oksigen. Okay, iaitu dia akan bergabung begini. Okay, kalau kamu nampak hijau besar. Yang hijau besar ni adalah oksigen. Yang biru ni adalah hidrogen. Dia adalah hidrogen. Kalau kamu nampak tak? Ini adalah molekul air. Molekul air. Okay, so molekul air yang tidak sama jenis. Yang ini jenis sama. Ini oksigen. Dia bergabung. 2 membentuk O2. Air ni dia akan combine antara 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. So oksigen ada 1 dekat sini. 2 atom hidrogen. Okay. Faham tak Homnes? Sedikit juga. Sedikit. Apa mana yang tak sedikit tu? Mana yang tak faham tu? Di molekul oksigen. Okey, molekul oksigen ni dia nama molekul kena tahu lebih daripada 2 atom. 1 atom. So maksudnya macam ini. So molekul atom oksigen dia akan bergabung dengan satu lagi atom oksigen membentuk oksigen gas.
Okey, ini sama jenis Homeless. Yang ini sama jenis. Maksudnya O, dia akan gabung dengan O juga. Okey, dia akan gabung dengan O juga. So, tapi kalau yang I ni Homeless, dia adalah kategori yang molekul tapi tak sama jenis. Kenapa cikgu macam itu? Okey, sebab oksigen dia combine dengan hidrogen, dia combine satu lagi hidrogen. Maksudnya dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Okey. Dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Okey. So, ini jenis molekul oksigen yang sama jenis. O dengan O. Lebih daripada satu tak Homeless? Ya, dia lebih daripada satu. So, kita kategorikan dia sebagai molekul. Air ni pula lebih daripada satu tak? Ya, dia ada H dan ada O. Tapi dia sama jenis tak? Tak sama sebab dia ada oksigen, dia ada hidrogen. Okey, selamat datang kepada Pravin dan Adila. Okey, lambat hari ni. Tak apa, asalkan kamu masuk. Okey? So, Okay, kita terima kasih. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey. So, kamu dah belajar tadi yang pertama mengenai atom sama jenis. Satu ketui je. Maksudnya contoh waktu cikgu kata dia ada sama ada dalam keadaan pepejal logam. Okey, pepejal iaitu logam yang mana dia punya susunan nampak tak? Dia ada satu jenis saja. Okey. Ataupun helium ini adalah gas nadir, okay, yang mana dia hanya satu jenis saja. Ini adalah salah satu gas yang dia tak kongsi dengan mana-mana untuk membentuk ikatan dia. Satu jenis sahaja. Molekul pula lebih daripada dua atom. Okay, yang pertama kalau kamu tengok sini, molekul oksigen dia terdiri daripada dua atom oksigen. Molekul air dia terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. So, ini adalah kategori molekul. Molekul. Lebih daripada satu atom. Okey. Saya nak masuk kepada yang ketiga iaitu ion. Okey, untuk ion ini, okey, bahan ion terbentuk daripada tadi apa cikgu cakap? Positif dan negatif. Maksudnya dia ada charge yang bercharge positif dan dia ada charge yang bercharge negatif. Contoh garam. Okey, yang ini garam. So, garam ni sebenarnya dia terdiri daripada ion yang bercharge positif. Okey, ion yang bercharge positif adalah natrium. Natrium, dia charge dia positif. Okey. Satu lagi ion klorida. Okey, ion klorida, okey, dia punya charge dia adalah negatif. Klorida, charge dia adalah negatif. So, Na plus dan Cl minus. So, dia adalah positif dan negatif. Itu yang kita panggil bahan ion. Okey. So, apa yang kamu dah belajar tadi? Okey. Kamu dah belajar subatomik partikel zarah-zarah terdiri daripada atom, molekul dan ion. Okey, so nanti Adila dan Pravin tulis dalam buku nota tarikh hari ini dan tulis tajuk bab 8 unsur dan bahan. Kemudian kamu tulis 8.1 asas jirim yang mana terdiri daripada atom, molekul dan ion. Kamu dah buat yang ini, yang bawah tak perlu nak buat. Okey, kalau kamu nak buat pun kamu tambahkan contoh. Okey, contoh tadi, contoh kamu bagilah logam besi ataupun gas helium. Yang ini kamu boleh bagi contoh dia yang sama jenis oksigen. Yang tak sama jenis air, H2O. Ion, contohnya kamu bagi garam. Okay, garam iaitu dia ada Na, natrium dan klorida, iaitu ada ion Na plus dan Cl minus. So, dia ada positif dan ada negatif. Okay. So, maksudnya molekul ni dia tak ada, bukan dalam bentuk ion. Walaupun dia lebih daripada dua jenis atom, tapi dia ikatan secara covalent kita panggil.
ikatan secara kovalent. Tapi tak apa, tahap kamu tak sampai. Okey. Sebenarnya ini akan belajar oleh pelajar sains tulen lah. Okey, tak apa, hanyalah knowledge sahaja. Okey. Yang ini dia bagi contoh. Okey, contoh kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey, yang pertama unsur ferrum. Tadi cikgu kata besi. So, ferrum tu atom ke molekul? Adila. Ferrum atom ke molekul? Hello. Ya cikgu ya. Apa? Ferrum ni atom ke molekul? Dia satu jenis ke banyak jenis? Atom. Ya. Atom. Kenapa dia atom? Sebab dia satu jenis Satu sahaja. jenis. Terima kasih Adila. Sama. Okey, so unsur ferrum ini dia boleh wujud dalam bentuk ion. Kenapa cikgu? Okey, kalau ada karat lah. Kalau tak ada karat, dia tak akan wujud dalam bentuk ion. Sebab dalam bentuk karat ini, ion besi tadi, atom besi tadi, dia akan mendermakan elektron. Okay, ini pengetahuan barulah. Atom besi ni, ferrum tadi, dia akan mendermakan elektron nak menjadi ion besi Fe2+. Ini ya pembentukan ion. Kalau karat itu berlaku. Kalau karat dia ion yang besi yang dalam bentuk atom nanti dia akan menjadi ion. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, unsur hidrogen. Okey, unsur hidrogen dia wujud dalam bentuk ion. Okey, kalau dia dalam bentuk jus limau. Okey, jus limau dia ada ion hidrogen. Jus limau adalah asid, bersifat asid. So, bila dia bersifat asid, maksudnya ion hidrogen itu, hidrogen tersebut dalam bentuk ion. Okey, tapi kalau dekat udara, apa itu unsur dalam udara cikgu? Gas hidrogen. Ataupun tulis kat sini, gas hidrogen. Kalau gas hidrogen, dia bukan dalam bentuk ion, tetapi dia dalam keadaan molekul. Dia tak wujud dalam ion. Okey, tapi unsur hidrogen di dalam air limau ataupun jus limau ini, dia adalah bersifat asid. Bila bersifat asid, maksudnya dia terdiri daripada ion hidrogen. Yang ini, saya ulang lagi sekali, gas hidrogen dekat persekitaran kamu ni, dekat environment kamu ni, wujud dalam bentuk molekul yang sama jenis. Dia bukan dalam bentuk ion. Okey. Kemudian, dah habis. Itu sahaja yang kamu belajar untuk chapter ini. Okey. Faham tak, Pravin Rush? Saya kena belajar lagi sekali cikgu. Oh, tadi tak sampai lagi Saya lama masuk. Lambat masuk. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan bagi video yang cikgu rakam. Boleh? Boleh tak cikgu. apa, jangan risau. Okey, jom kita jawab, tak apa. Okey, Pravin, apa yang kami tadi belajar, yang pentingnya kamu tahu, kamu tuliskan tajuk kamu, bab 8, unsur dan bahan. Okey, tulis tarikh lah macam ini cikgu tulis. Okey, kemudian kamu tuliskan 8.1 asas jirim, maksud atom, molekul dan ion. Okey, kemudian bagilah contoh dia apa. Okey, kemudian yang ini pun tak payahlah. Kita terus kepada praktis formatif 8.1. Okey, semua orang tulis tajuk. Okey, kalau Pravin baru je masuk, jangan risau. Tinggalkan ruang dalam satu page. Okey, tuliskan tajuk yang bukan tajuk latihan ni. Praktis formatif 8.1. Okey, tulis jawapan sahaja, soalan tak perlu buat. Okey, soalan nombor 1. Homnes, berikan 3 jenis zarah yang membina sesuatu bahan. Tadi kita belajar ada 3 jenis zarah yang membentuk sesuatu bahan. Yang pertama,
Atom, Pandai. molecule, molecule, Ah, then ion. 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 Terima kasih. Ion. Betul? Okey, nombor 2. Nyatakan contoh bahan terdiri daripada unsur ferrum dalam bentuk ion. Contoh bahan. Apa maksud contoh bahan dekat sini? Siapa dapat jawab? So, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, apakah contoh bahan yang terdiri daripada unsur ferrum? Okay, siapa dapat jawab? Yang ini. So, dalam bentuk karat. So, yang wujud dalam sebatian karat. So, jawapan nombor 2, contoh bahan. Bila dia minta contoh bahan, maksudnya bahan yang unsur ferrum ni sepatutnya dia dalam keadaan atom. Tapi bila dia dah jadi karat, dia akan jadi ion. So, apa bahan tu? So, bahan tersebut adalah karat. K-A-R-A-T. Rusting. Itu adalah karat. Okey. Boleh ke Adila? Boleh cikgu, boleh. Jom kita buat Ha. sama-sama soalan nombor 3. Okey, soalan nombor Okey. 3 ni kita buat dalam bentuk jadual. Bagi cantik sikit. Okey, so jom kita lukis jadual nombor 3. Dia kata, kelaskan bahan-bahan berikut kepada zarah yang membinanya. Okey, sama ada dia atom ke, molekul ke, ion. So, buat dalam bentuk table. Kamu buat dalam tu ya, buku kamu ya, dalam apa, pakai pembaris. Cikgu ni tak pakai pembaris. So, atom dia kata molekul ion. Okey. Okey, jom tengok. Okey, yang pertama atom. Okey. Siapa boleh jawab? Mana satu atom? Homnes, mana satu atom? Yang dalam table ni. Mana? Dia, saya ulang lagi sekali, atom sama ada dia adalah logam ataupun gas nadir. Gas nadir tadi helium ke, neon ke, argon ke, yang mana? Dalam contoh ni mana satu atom? Kepentingan besi atom ke, molekul ke, ion? Besi ada satu jenis je kan, dia logam kan? So dia adalah satu jenis je. So dia adalah Kepingan besi. kepingan besi ni apa? Atom ke? Atom. Atom. Okey, mana lagi atom? Keturunan air? Bukan. Garam? Gula? Batu mama? Wayar kupra. Wayar kupra ni atom ke, molekul ke, ion? Dia logam. Dia logam kan? Atom. So, dia Atom. adalah atom. So, yang highlight warna hijau ni, cikgu kategorikan sebagai atom. Okey, yang warna hijau. Okey, air kapur, gas oksigen ke gas helium? Yang mana atom? Satu jenis je. Gas helium. Pandai. So, 3 benda ni kamu masukkan di bawah atom. Pravin yang baru masuk pun boleh jawab. Tahniah Pravin. Okey. Pergi kepada unsur seterusnya. Molekul. Okey, ketulan ais. Ketulan ais. Okey, ketulan ais ni atom kita dah kategori, so tinggal molekul dan ion. So molekul ke ion? Ais ni adalah air lah. Dia adalah H ada 2O. H2O. So dia adalah molekul ke ion? Molekul. Pandai. Molekul. Garam biasa tadi kategori ion. Ketulan gula. Molekul. Dia molekul. Batu mama. Air kapur. Gas oksigen. Gas oksigen. Dia gas oksigen.
So, yang warna purple ni adalah molecule. So, nanti kamu tuliskan dekat bawah dia. Ion. So, mana-mana yang tertinggal, itu adalah ion. So, garam biasa tadi, dia adalah natrium ada, klorida ada. Ion natrium ada, klorida ada. So, batu mama dengan air kapur. So, batu mama tadi adalah natrium, kalsium, karbonat. Okay, maksudnya dia ada ion kalsium, dia ada ion karbonat. Okay. Air kapur pun sama. Dia adalah daripada kalsium karbonat juga. Dia adalah karbon. Okay. Dia adalah sama juga. Okay, kalsium karbonat. So, dia adalah ion. So, yang highlight warna kuning adalah ion. Okay. Bagi kepada soalan nombor 4. Berikan 2 contoh unsur yang wujud dalam bentuk molekul dan atom. So, dia nak kamu sendiri fikir. Okay, apakah, okay, ini soalan nombor 3, ini soalan nombor 4 pula. Okay, apakah contoh, okay, contoh unsur, okay, yang wujud dalam bentuk atom dan molekul. Okey, contohnya bagi satu contoh. Okey, contohnya cikgu bagi unsur, cikgu bagi contoh adalah karbon. So, contoh atom dalam karbon ni, okey, kamu boleh kategorikan sebagai contohnya adalah rod karbon. So, dia adalah kategori atom. Okey, tapi molekul, dalam keadaan molekul, apa unsur yang ada karbon dalam keadaan molekul? Contohnya gas karbon dioksida. Ini adalah contohnya. Okey, so unsur yang lain cikgu bagi contoh sulfur. Okey, yang ini mungkin kamu tak boleh nak berfikir, tapi cikgu bagilah. Sulfur. Kalau atom maksudnya sulfur sajalah. So, kamu boleh bagi serbuk sulfur. Dia adalah kategori dia seorang-seorang saja atom. So, kalau yang ini molekul, cikgu tadi kata mesti kebanyakan dia adalah dalam bentuk gas. Okey? Apa-apalah. Sulfur ada kena-mengena dengan gas tak? Ya. Dia contoh yang lain adalah gas sulfur dioksida. Okey. Gas sulfur dioksida. Okey. Boleh? So, tak apa. Dalam 4 ni dia high thinking skill sikit. Cikgu guide kamu bagaimana nak buat. Okey. Okey, dah. Okey, siapa yang dah siap? Tengok buku kerja pula. Muka surat 75. Okey, tulis tarikh hari ni. Okey, siapa yang dah siap? Tengok buku kerja. Okey, hari kita pakai, sekolah kita pakai buku kerja Alaf Sanjung ya. Alaf Sanjung. Okey. Oh, Syazliana dia nak cuba masuk tapi tak dapat masuk. Sian dia. Okey, so kita buat. Okey, semua dah ada buku dah? Homeland dah ada buku dah? Buku kerja? Adila, ada Cikgu? buku tak? Ada buku tak? Buku kerja ada tak? Ada cikgu ada. 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 Okey, so sekarang ni tengok buku kerja. Okey, muka surat 75. Okey, soalan nombor 1. Okey, cikgu tulis ya soalan. Okey, yang ini buku kerja. Muka surat, alamak pen pun. Okey, cikgu tulis kapasiti sikit, besar sikit. Okey, muka surat 75. Okey, soalan nombor 1. Okey, jom kita jawab sama-sama. Okey. So, okey, nampak tak skrin saya? Okey, yang pertama iaitu bahan atom.
Okey, so ini adalah kumpulan bahan. Okey, soalan yang pertama dia tanya tentang explanation ataupun penerangan. Okey, siapa boleh jawab ya? Mengandungi zarah sahaja. Mengandungi zarah apa? Kalau bahan atom. Cuba tengok buku teks balik. Mengandungi zarah apa? Atom. Pandai, atom. Okey, nombor 2. Atom di dalam logam disusun secara rapat ke jauh? Rapat. Rapat dan teratur ke tak teratur? Tak teratur. 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 Okey, teratur. Okey, nombor 2. Atom dalam gas nadir disusun, kalau gas pula, rapat ke jauh? Jauh. Jauh, berjauhan dan teratur ke tak teratur? Tak. Tidak. Okey, tidak teratur. Okey, boleh bagi contoh? Okey, contoh apa tadi Adila? Kita pakai apa tadi? Kita pakai besi, betul? Kita pakai besi. Okey, soalan nombor 2. Bahan molekul. Okey, bahan molekul. Okey. So, sambil buat, sambil kita jawab, so siaplah kerja kita. So, tak adalah tertangguh. Kebanyakan wujud dalam bahan logam ke bukan logam? Kalau bahan molekul ni. Bahan logam atau bukan logam? Okey, bahan molekul dia adalah bukan logam ya. Okey, kebanyakan dia bukan logam. Sebab itu dia dalam sebatian kovalent. Okey. Tindak balas antara unsur bukan logam, okey, akan membentuk sebatian. Okey, yang wujud dalam bentuk molekul. Okey. Homnes, boleh bagi saya contoh molekul tadi apa? Molekul. Apa contoh molekul tadi? Gas? Gas apa? Gas oksigen. Oksigen. Okay, gas oksigen. Air ke? So, mana kamu boleh buat lah. Okay, soalan nombor 3. Bukan soalan nombor 3. Yang ketiga adalah bahan ion. Okay. Terbentuk daripada tindak balas unsur. Okay, ion. Cikgu cakap tadi logam dengan bukan logam. Okay. Logam. Okay, mengandungi ion, logam nanti dia akan menghasilkan charge apa? Positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif. Pandai, positif. Okay, dan bukan logam dia akan hasilkan charge? Negatif. Pandai. Okay, negatif. Okay, contoh dia tadi apa? Garam. Apa garam? Natrium klorida. Natrium klorida. Natrium ni charge positif. Klorida ni charge negatif. Okey. Soalan nombor 2. Okey. Cikgu bagi masa. Tolong buat dalam masa 2 minit cukup tak, Homnes? Cukup. Cukup. Okey, 2 minit ataupun 3 minit. Cikgu bagi masa. Okey, tolong buat. Okey, terima kasih. Okey, jom. Dah siap? Okay, kita jawab soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Cikgu ada kelas ni sebenarnya. Sekejap lagi. Okey, soalan nombor 2. A. Okey, soalan nombor 2. A. Rantai besi mengandungi unsur atom ke molekul? Atom ke molekul? Besi. Atom. Pandai. Atom. Okey, dalam bentuk atom. Yang wujud dalam bentuk ferrum. Dia bentuk atom ferrum. Maksudnya Fe saja. Dia bulat darah dia. Fe saja. Macam ini. Okey, rantai besi yang telah berkarat mengandungi unsur ferrum lagi sekali. Okey, yang wujud dalam bentuk tadi, besi tadi, yang atom tadi, dia dah jadi Fe2+. Ini bentuk apa? Ini bentuk ion. Ini bentuk ion. Okey, soalan nombor B. Karbon dioksida, oksigen dan air wujud dalam bentuk atom ke molekul?
Oksigen. O2. Maksudnya O dengan O. Ini atom ke molekul? Molekul. Pandai. Molekul. Karbon dioksida dan air terbina dari molekul yang mempunyai atom yang sama jenis ke lain jenis. Karbon dioksida CO2. Sama jenis ke lain jenis? Dia ada karbon, dia ada oksigen. So, sama ke lain? Sama ke lain, Adila? Dia ada karbon, dia ada oksigen. Berlainan jenis. Kenapa lambat pula ni, Adila? Lain sekat-sekat kau. Ya ke? Sian. Okey, oksigen. Oksigen sama jenis ke lain-lain jenis? Oksigen. O2 maksudnya dia ada dua oksigen yang sama. So, dia sama jenis ke lain jenis? Lain. O2. O kan jenis yang O2. sama. Dia jenis yang Sama. sama. Ni nak kena ketuk dengan saya ni. Cubit lah. Okey, cuba jawab soalan nombor 3. Okey, sebabnya cikgu kejap lagi ada kelas. So, cikgu kena cepat sikit ya. Laju sikit ya. Pukul 12 cikgu ada kelas. Okey, nyatakan unsur. Yang ini. Belon. Ingat tak belon tadi cikgu tunjuk? Belon ni. Belon apa? Nak buat belon yang ini. Selalulah kalau celebrate birthday ke ya. Ni belon apa? Mula dengan H. Guess apa? Helium. Yang tadi, helium yang tadi ni. Yang ni. Helium. Helium. Yang kat mana tadi lah? Mana molekul helium tadi? Yang ini. Ni. Belon berisi helium. Okey. Kemudian, tengok yang ini pula. Okey. Kemudian, nombor A. Okey, dah jawab B. Okey, yang B. Nyatakan sama ada unsur dinyatakan dalam 3A iaitu helium tadi bentuk atom ke molekul ke ion. Helium ni atom ke molekul ke ion? Atom. Atom. Okay, kenapa dia atom? Sebab helium merupakan gas. Gas apa cikgu cakap tadi? Gas nadi. Okey, gas nadi terdiri daripada atom. Okey, gas nadi yang mempunyai susunan elektron yang stabil. Wujud sebagai gas monoatom. Okey. Dan tidak reaktif. Apa maksud tidak reaktif? Maksudnya dia tidak bertindak balas dengan apa-apa bahan. Kau tindak balas lah dengan asid ke, kau tindak balas dengan logam ke, kau tindak balas dengan apa-apa pun dia tak ada apa jadi. Sebab dia punya susunan dah lengkap. Dah oktat. Okay. That's why dia tidak akan bertindak balas dengan apa-apa pun. So, jangan lupa ya. So, 8.1 tadi, yang page 75 tadi, tuliskan tarikh hari ni. Hari ni tarikh 24 hari bulan 5. Okey. So, itu sahaja kelas kita hari ini. So, kita jumpa lagi lain hari. Terima kasih sebab datang. Dan jangan lupa cuba buat projek kamu pemadam api pada cuti sekolah nanti boleh hantar. Okey, so buat slow-slow. Ada masalah dan tanya dengan saya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bye.